Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Mystic Horror. Dan terima kasih kerana memilih channel Mystic Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Dan pada malam ini kita akan sambung balik kisah daripada bahagian yang ketiga, kisah Misteri Yorizawa. Kita masih lagi berada di Jepun sekarang ini dan kita akan menyambung kembali kisah kita yang terhenti pada part yang ketiga. Part ketiga saya recap sikit. Part ketiga kita berhenti sampai dekat Lily. Baik, mereka ni pergi cari Gerut Kentaro. Kan, mereka berjanji nak rendezvous balik. Mereka pun pergilah ketuk setiap rumah yang ada dekat Yorizawa tu. Walaupun jauh jugalah jarak rumah dia. Dan tiba-tiba waktu nak rendezvous balik ni, apa yang terjadi kat Lily? Apa yang berlaku kat Lily? Kat sini kita nak sambung. Bila dia orang tersebut nama Lily ni, Yumi dan Sonoko macam tak perasan pula. Yamazaki pun tak pasti Lily dah balik ke belum. Dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup bunyi loceng kedengaran. Bermaknanya curfew dah nak mula dah. Dan hari pula makin gelap. Jadi Yamazaki, Roseman, Sonoko dan Yumi dah berpandangan di antara satu sama lain. Dan tak pastilah Lily ni pergi mana. Sebab Lily tak balik. Lily seorang je yang tak rendezvous balik dengan dia orang. Yang lain semua dah datang. Jadi lepas kekeliruan disebabkan Lily ni, semua pandang ke arah Yamazaki untuk dia buat keputusan. Lagipun dia ketua kumpulan kan, jadi dialah yang bertanggungjawab. So Yamazaki dah decide nak balik ke rumah dulu. Agak bahaya untuk mencari Lily dalam keadaan sekarang. Lagipun dia orang tak ada lampu suluh. Dia orang hanya berpandukan lampu jam G-Shock saja. Kalau kampung ni ada lampu jalan, tak apalah juga. Tapi ni lampu luar rumah pun tak ada. Kan, memang gelap glitter betul. Jadi dia orang terpaksa gunakan illuminator light daripada G-Shock untuk pulang ke rumah. Begitulah gelapnya keadaan Yorizawa pada waktu malam. Tapi waktu tu baru pukul 7 malam. Pada malam tu juga dia orang bermalam di bilik yang lebih kecil. Dia orang duduk dekat ruangan stor simpan barang. Bilik tu amat kecil. Bilik ni pula berdekatan dengan dapur dan bilik air untuk senang pergi ke toilet. Suasana of course lah hening. Semua senyap. Yang terdengar hanya tangisan Sonoko saja dengan Yumi yang duduk menangis. Di balik suasana malam yang seperti ruang vacuum kerana tak ada bunyi-bunyian. Dia tak nak fikir yang bukan-bukan lah pasal kawan-kawan dia. Bagi Rosman, Lily, Kentaro, Gunma dan Kitaura dan juga Rika dan Ben mungkin ada dekat mana-mana dan selamat. Sebenarnya ini bukanlah tipikal filem pembunuh bersiri yang di mana sekumpulan pelajar pergi ke satu kampung dan dekat kampung tu pula ada orang psycho suka bunuh seorang demi seorang kawan-kawan dia. Ini adalah bukan seperti yang dalam filem. Ini adalah real life. Rosman ni pula dia masih lagi, walaupun dia berhusnuzan, tapi dia masih lagi tak senang. Dia asyik fikir je pasal kejadian pelik yang menimpa diri dia. Yang pertama, dia diganggu pada part yang ketiga. Dia diganggu waktu nak balik rehat di rumah dia. Ada suara bunyi konnichiwa daripada bawah lantai rumah yang ditumpang. Jadi pemikiran bahawa kawan-kawan dia dibunuh macam plotline filem slasher dan penyesalan. Kenapalah dia tak ambil kelas macam budak-budak Malaysia lain sambil dia tumbuk-tumbuk otak dia. Gema mesin yang tak tahu daripada mana datangnya akan berbunyi macam biasa. Dan ditambah pula dengan bunyi tapak kaki macam orang berkawat dekat luar rumah. Dengan apa yang dia orang telah lalui setakat ni lah, ini bunyi mesin misteri dan orang hutan berarak setiap malam are the least of their concern. Ini belum masuk orang tua yang tak diundang dalam rumah yang hanya tunggu masa nak berhello-hello dengan dia orang. Rosman ni dia berdiri dalam bilik tu dan dia cakap dia nak pergi toilet. Si Yumi ni pun takut nak tinggal seorang-seorang. Jadi dia ikut juga si Rosman ni pergi ke tandas. Walaupun bertentang aja dengan bilik. Pendek le perjalanan daripada toilet ke bilik tersebut. Tapi walaupun toilet tersebut tak jauh, tapi masih lagi risiko tinggi dan juga menakutkan. Tapi apa yang melucukan, kata Rosman, dia pun tak pasti sama ada ianya Yamazaki atau memang it's really a Japanese thing. These people suka gila buat planning. Sampai kan nak pergi toilet pun macam strategi perang. Yamazaki dan Sonoko standby kat pintu bilik. Yumi berdiri 1.5 meter daripada pintu bilik air. Sementara si Rosman tengah kencing. Bila si Rosman ni selesai, dia akan ambil posisi Sonoko. Yumi masuk toilet dan Yamazaki akan tunggu dekat luar. They are going to complete the whole cycle
Yap, ada strategi nak buang air. Sebab apa? Tak nak bertembung dengan makhluk yang tak diundang dalam rumah tersebut. Masa giliran Yamazaki, tiba-tiba ada dengar suara terkekek-kekek. Kedengaran daripada ruang tamu. Dia marah. Dia orang buat tak tahu, tapi dapat dirasakan yang makhluk tersebut memang berhampiran dengan dia orang. Mengikut berdasarkanlah suara ketawa yang makin dekat. Makhluk tu sebenarnya dah nak hampir dengan dia orang. Walaupun tak nampak, tapi rujukan daripada suara tu menunjukkan memang makhluk tu dah hampir dengan dia orang. Bila dah dengar suara tu makin dekat, tiba-tiba dia orang pun menjerit. Yama, cepat lah weh, benda tu dah datang, mengesok pula tu. Dia orang cakap macam tu lah. Rosman dia lah. Bunyi sesuatu menyeret dekat lantai memang dengar jelas. Time ni Sonoko Nayumi dah melompat masuk bilik. Maklumlah, perempuan kan. Masa Yamazaki berlari masuk dalam bilik, Rosman sempat tengok daripada ekor mata. Kelibat tu pula dia bongkok badan dia. Kemudian dia tolak ke depan macam cacing. Seumur hidup tak pernah terfikir yang si Rosman ni dia akan nampak hantu. Dekat Jepun pula tu. Selalu dekat Malaysia dia dengar cerita hantu pasal Pontianak, Alang Sue, Pocong dan macam-macam lagi. Tapi dia tak pernah nampak waktu kat kampung benda-benda yang dia dengar tu. Tapi bila dia sampai Jepun, tiba-tiba baru jumpa. Nanti bolehlah belagak kan. Bila balik kampung kat Kedah nanti, bolehlah si Rosman ni belagak cakap dah pernah jumpa hantu kat Jepun lagi. Jadi pintu pun ditutup. Yamazaki dan Rosman bersandar dekat balik pintu sambil kaki diorang tolak dinding yang bertentangan untuk tahan pintu tersebut daripada dipecah masuk oleh makhluk ataupun whatever lah kat luar. Ya, macam tu lah kecilnya bilik tu sampai kena tahan dengan kaki. Kena tahan dengan kaki. Kecilnya bilik tu. Si Rosman dan Yamazaki ni dah terhentak-hentak dah bila pintu tu dibuka daripada luar. Macam kedegum. Macam tu lah. Kuat dia tolak. Sonoko dengan Yumi ni turut serta join. Walaupun takut, dia tolak juga pintu. Takut benda tu terpa masuk. Naya. Dan sekali lagi pintu cuba dirempuh. Kedebum. Kuat betul hantu ni. Empat orang tahan pintu masih terhentak lagi. Betapa kuatnya daya tolakan daripada makhluk halus Jepun ni. Jadi cubaan untuk masuk tiba-tiba berhenti. Hanya bunyi nafas je yang kedengaran. Macam bunyi nafas yang keletihan akibat menolak pintu tersebut. Rosman dia tengok api pelita ni pula makin kecil disebabkan bekalan kerosin hanya bertahan untuk malam ni je. Jadi malam tu dia orang habiskan dengan berhimpit je lah depan pintu. Takut-takut benda Allah tu nak try tolak lagi pintu. Jadi pada malam tu, dengan kejadian misteri yang berlaku di sekeliling dia orang, malam tu memang betul-betul tak ada siapa pun boleh tidur. Bunyi orang bercut tanam pula dekat ladang kobis. Itu adalah bunyi yang satu-satunya bunyi yang menemani mereka untuk tidur sampailah matahari terbit. Dalam dia orang tertidur tu, bila hari dah jadi terang, semua kelang kabut, pack barang siap-siap. Jadi plan pada hari tu, lepas packing barang, dia orang nak sambung balik cari Lily sebab Lily tak balik. Dia pun nak sambung balik cari dua orang ni, si Lily dengan grup Kentaro ni. Katakanlah kalau dah tengah hari masih tak jumpa juga si Lily dengan grup Kentaro ni, dia orang plan nak berjalan kaki sampailah ke pekan yang seterusnya nak buat report polis. Maklumlah kampung Yorizawa ni macam yang diceritakan daripada part 1, kampung ni memang betul-betul isolated daripada arus kemodenan. Apa pun tak ada, sekolah tak ada, balai bomba tak ada, balai polis pun tak ada. Jadi dia orang kena pergi berjalan kaki untuk pergi ke pekan yang seterusnya. Semua terlompat. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan kuat. Tok. Tiba-tiba terdengar suara. Guys, open the door. Tok. Guys, open the door. Tiba-tiba, suara Lily menyebabkan semua berlari kat pintu. Uish. Bila dia orang tengok si Lily ni tercegat depan pintu, macam nak menangis tengok dia berada dalam keadaan yang sihat walafiat, tak ada kecederaan dan tak diganggu lah. Jadi tak sempat si awet Filipina tu nak masuk rumah. Yumi dan Sonoko meluru peluk dia sebab begitu risau semalaman dia tak balik. Jadi bayangkan kawan kita hilang satu malam kan, pergi mana-mana lah. Pagi esok tu tiba-tiba dia balik dah ketuk pintu. Mesti kita rasa gembira, betul tak? Macam tu lah Yumi dan Sonoko ni berpeluk. Dia orang peluk awet Filipina tu. Tapi daripada cara Lily ni dia cuba nak leraikan pelukan tu,
Dia macam ada benda nak cerita. Dia macam tak ada masa lah nak bersedih-sedih, nak orang kata apa, happy lah jumpa dia tu lah. Dia macam dia ada benda nak cerita, jadi dia leraikan pelukan tu. Dan dia tolak orang yang dekat luar tu, Rosman dan semua tolak masuk rumah dan kunci pintu. Jadi bila dah masuk rumah, dah kunci pintu ni, sebab dia orang takut ada orang dengar perbualan dia orang nanti. Jadi dia orang pun cakap lah, "What the hell Lily, kau pergi mana malam tadi?" Dia cakap bahasa Inggeris lah sebenarnya, tapi ini adalah terjemahan bahasa Melayu. Sebenarnya saya bermalam dekat rumah adik-beradik ni. Waktu saya cari Grup Kentaro, saya singgah ke rumah dia orang dan saya bertanya tentang Grup Kentaro. Dan tiba-tiba loceng curfew ataupun loceng temple tersebut berbunyi. Jadi kedua beradik ni menjemput saya untuk tidur di rumah dia. Oh, jadi itulah punca kenapa Lily yang tak balik pada malam dia mencari Grup Kentaro. Rupanya si Lily ni, dia dah pergi dekat satu rumah ni. Rumah ni didiami oleh sibling ataupun dua beradik. Jadi waktu dia tanya Grup Kentaro tu, belum habis soal siasat, loceng curfew ataupun loceng lockdown dah berbunyi. Jadi dia tak sempat nak berpatah balik ke rendezvous point. Jadi dia kena bermalam dekat rumah sibling ni ataupun dua beradik ni. That's crazy Lily. You tak kenal tau dia orang ni macam mana. Kita ni dah orang luar. You could get hurt ataupun dia orang boleh buat apa-apa saja sebab dia orang ni tak kenal kita dan kita pun tak kenal dia orang. Macam tu lah. Dia orang semua risaukan si Lily ni. I think you would do the same if you were me. Si Lily ni cakap, kalau korang berada dalam situasi aku, korang pun akan buat benda yang sama, betul tak? Kita nak patah balik tak boleh sebab loceng tu dah bunyi, nanti kena marah pula. Kita dikira langgar patah larang dia orang. Jadi nak tak nak, si Lily kena juga bermalam dekat rumah yang adik-beradik ni, sibling ni. Jadi ini adalah cerita si Lily ni. Okay, Lily ni waktu dia dekat rumah penduduk kampung tu, yang sibling tu lah, mula-mula okay, macam biasa je. Bila dia dengar je, dia orang sembang lah pasal Grup Kentaro, tanya dan sebagainya. Bila dia dengar je paluan loceng pertama, dia orang ni, tuan rumah yang Lily singgah ni, bersungguh-sungguh jemput dia masuk dalam rumah. Disebabkan pada waktu tu tak ada orang pun patut berada kat luar pada hari dah gelap. Ditambah pula bila loceng temple dah bunyi. Mula-mula si Lily ni tak nak lah, dia nak balik rendezvous point. Tapi bila dia tengok keadaan jalan yang dia nak balik tu begitu gelap, setiap inci kampung ni gelap, memang tak ada lampu. Dia ibarat macam kepala air melimpah daripada gunung. Si Lily ni dah tak banyak option. Dia terpaksa terima jemputan daripada sibling tu ataupun dua beradik tu untuk bermalam di rumah dia orang. Apparently lah, kata Lily, benda pelik yang berlaku dekat Yurizawa ni memang tak ada kena-mengena dengan orang kampung Yurizawa. Disebabkan dia orang ni terlalu tua kalau nak terlibat sekalipun, kan? Orang tua nak usik kita, dia orang pun dah tak larat nak berjalan. Jadi mustahil orang kampung Yurizawa yang mencetuskan misteri dekat Yurizawa ni. Jadi Lily ni pun dah alang-alang duduk dekat rumah penduduk Yurizawa ni. Of course, terus dia tanya pasal Yumiko-san kepada adik-beradik tersebut. Tapi jawapan yang diterima oleh Lily ni sangat mengejutkan. Jawapan yang diterima oleh si Lily ni dijawab oleh sibling ni, dua beradik ni. Bukan Yumiko tu dengan korang ke? Dia balas balik, bukan Yumiko dengan korang ke? Rupa-rupanya orang kampung Yurizawa ni ingat Yumiko-san ni adalah part of grup Rosman dan rakan-rakan, dan mereka tak pernah pun jumpa Yumiko. Sampailah hari mereka sampai tu, patutlah Yumiko-san ni selalu hilang je time dia orang ni bekerja. But first thing first, we need to head to balai raya, kata Yamazaki. Dengan backpack besar dekat belakang, guru Yamazaki dengan lajunya, dengan pantasnya pergi ke balai raya. Dan bila sampai dekat balai raya pula berkunci. Jadi no big deal lah, disebabkan masih awal. Tapi idea dia sebenarnya adalah nak jumpa Yumiko-san dan berhadapan dengan dia tentang apa kejadian yang berlaku sebenarnya. Bila diorang dah duduk tunggu tercongok depan balai raya tu, dalam dekat sejam jugalah tunggu si Yumiko ni. Tapi si Yumiko ni tak muncul-muncul juga.
Sampailah orang kampung yang start morning walk ni. Orang kampung Yurizawa ni dia orang morning walk. Waktu dia orang tengah morning walk ni, dia orang perasan ada sekumpulan anak muda ni tengah berkumpul depan balai raya. Kata penduduk kampung, selalunya pagi-pagi Yumiko-san ni dah ada kat balai raya. Bermakna dah terbuka lah balai raya tu, tak kunci. Berborak lebih kurang dia orang anggap ajalah yang Yumiko ni takkan datang. Jadi dipendekkan cerita, dia orang terus pergi ke rumah Koyuda bersaudara yang terdiri daripada kakak bernama Uchiko dengan adik lelaki dia bernama Kanai. Jadi bila dia orang singgah dekat rumah Koyuda bersaudara ni, dia orang dihidangkan dengan oyakodon, makanan Jepun ni lah yang sangat enak, dan Rosman ni melahap macam orang kebuluh. Setelah tu, waktu dia orang berborak dekat ruang tengah rumah ni ataupun ruang tamu lah, ada satu pendedahan yang membuatkan dia orang lagi bertambah keliru. Rumah adik-beradik Koyuda ni sebenarnya termasuk dalam list untuk diperbaiki, termasuk dalam aktiviti yang dia orang nak buat ni lah sebenarnya. Disebabkan ada satu bahagian atap rumah dia orang ni dah bocor. Sepatutnya Gerut Kentaro yang kena pergi repair rumah dia orang, tapi tak datang-datang pula Gerut Kentaro ni. Jadi agaknya dia orang ni berhusnuzon lah, Rosman dan Lily ni. Mungkin dia orang sibuk kot baiki rumah lain. Tapi yang pelik dia, penduduk kampung ni hanya tengok Gerut Yamazaki je yang buat kerja. Dia orang tak pernah nampak langsung Gerut Kentaro ni buat kerja, sampai dia orang curiga. Bukan ramai ke yang datang hari tu, tapi kenapa yang sibuk bertukang ni 5 orang ni je. Maksudnya Gerut Kentaro ni maknanya tak pernah buat kerja lah. Daripada Dewan, yang buat kerja hanyalah grup si Rosman ni, yang diketuai oleh Yamazaki. Ini yang menimbulkan rasa curiga terhadap penduduk Irizawa yang bernama adik-beradik Koyuda. Pula dah, apa-apa pun, ini adalah peluang terbaik untuk dia orang gali lebih dalam lagi tentang rahsia Irizawa ni, ataupun event kejadian pelik yang berlaku di sekeliling Irizawa ni. Memandangkan pasangan Koyuda ni adalah antara penduduk yang paling muda, walaupun dia orang ni dah umur 50-an, tapi ini adalah antara penduduk yang paling muda lah, 50-an hingga 60-an ni kira paling muda lah. Jadi confirm lah ingatan dia orang lebih baik. Kalau nak tanya penduduk yang rata-rata penduduk Irizawa ni dah umur 80 tahun ke atas, kebanyakannya dah nyanyuk dan dah ada terkena penyakit Alzheimer. Jadi dia orang pun terus tanya pasal orang hutan ataupun yang pakai baju yukata, yang pakai topeng berbentuk haiwan. Menurut Koyuda bersaudara ni lah, dia punya kakak ni, kemunculan orang hutan ni dia orang start pada 10 tahun yang lalu. Lepas Himiko sama sendiri dia melantik diri sendiri jadi high priest dekat Irizawa. Orang kampung memang tak ambil pok pun, sebab kebanyakan penduduk Irizawa ni tidak ada agama. Siapa yang nak pergi panjat tangga ke tokong atas bukit tinggi-tinggi tu? Lagipun sejak Himiko sama lah yang paling lantang bersuara. Jadi dia orang biar je lah si Himiko ni yang mewakili penduduk-penduduk kampung ataupun jadi ketua kampung. Pada mulanya, in the beginning, orang putih kata, Irizawa ni tergempar dengan kemunculan orang hutan ataupun yang pakai baju yukata. Tapi memandangkan mereka ni tak ganggu, malahan dia orang jaga kampung. Dia orang ni mengusahakan sawah padi dan tanaman. Jadi dia orang terima ajalah kehadiran kaum misteri tersebut. Tapi ada syarat dia. Waktu orang hutan dia bekerja, tak ada siapa pun boleh berada dekat luar. Sebab itulah adanya pantang larang loceng curfew tu. Memang itu adalah perjanjian dia. Bila kehadiran kaum misteri tu nak pergi semayang dekat temple, orang biasa ni yang tak ada kaitan dengan dia orang kena duduk dalam rumah. Ni penduduk Irizawa lah, mengikut perjanjian tu lah. Jadi fair enough lah, minding your business type of agreement. Mula-mula kekok juga dengan curfew, tapi disebabkan dah berhari-hari rutin, dah jadi rutin, lama-lama dia jadi macam alah bisa tegal biasa. Dan pada masa yang sama, bunyi mesin tu bersama. Setiap kali orang hutan tu datang nak pergi semayang, mesti dia akan muncul tiba-tiba sekali dengan penduduk yang original tu lah. Sejak orang kampung terbongkang awal ataupun tidak awal, jadi dia orang tak ada ambil kisah lah pasal bunyi mesin tu. Himiko sama pun ada bercakap. Dia cakap bunyi tu datangnya daripada bunyi tapak pembinaan
lebuh raya dekat balik gunung tersebut. Tapi jawapan ni agak tak logik dan tak masuk akal. Sebab tapak pembinaan lebuh raya di sebalik gunung tu jauh. Mustahil bunyi dia boleh sampai ke kampung Yorizawa. Dan tambah pula kampung Yorizawa ni amat sunyi pada waktu malam. Jadi susah nak dengar bunyi tersebut. But then who cares, as long as tak kacau aku, I'm cool with that. Gitulah keedahnya persepsi orang kampung Yorizawa terhadap dua gajah besar dekat kampung tu. Jadi penduduk Yorizawa ni sebenarnya dah sedia maklum tentang bunyi mesin dan juga orang hutan tersebut. Jadi diorang ni just ambil kaedah, jangan kacau aku. Kau jangan kacau aku, sudah. Engkau buat cara engkau, aku buat cara aku. Gitulah cara dia orang handle perkara-perkara misteri yang berlaku dekat kampung dia orang. Tapi kan ikutkan hatilah, dua beradik tu memang nak berambus daripada Yorizawa. Tapi itulah, apakan daya, dia orang tak ada tempat lain lah selain daripada kampung terpencil ni. Lokasi kampung dan gaya hidup telah membuatkan Yorizawa ni terpisah daripada dunia luar. Bukan tak ada orang luar yang datang jenguk Yorizawa ni, tetapi teramatlah jarang. Jadi satu-satunya hubungan dia orang dengan orang luar adalah van putih yang datang setiap hari Jumaat membawa barang-barang runcit untuk dijual. Jadi itulah salah satu cara orang Yorizawa kontak orang luar. Dia orang dah tak ada tempat lain nak pergi. Inilah kampung dia orang, tanah air dia orang, tanah tumpah darah dia orang. Kalau dia orang keluar daripada Yorizawa, siapa nak teruskan tradisi penduduk Yorizawa? Jadi kampung Yorizawa ni akan tutup ataupun jadi ghost village. Jadi itulah dia orang terpaksa jugalah pertahankan gaya hidup kampung Yorizawa. Ditambah lagi Koyuda bersaudara tu juga, dia macam menyalahkan generasi yang terdahulu. Kononnya generasi yang terdahulu ni suka menakut-nakutkan dia orang. Dia cerita tentang keadaan bandar-bandar di luar Yorizawa. Dia ceritalah ada orang jahat lah dekat bandar Pekan tu kan, dia ada gempa bumi dan lain-lain. Isolation tersebut ataupun pemisahan tersebut telah menyebabkan keturunan Yorizawa ni akan pupus sebaik saja orang terakhir di kampung menghembuskan nafas terakhir. Dia orang ni macam dah reda ataupun dah terima kenyataan itu adalah cara hidup mereka. Yamazaki bertanya lagi. Yamazaki ni tanya, ada tak cara lain, macam mana lagi nak cari grup Kentaro sebelum dia orang declare hilang dan proceed buat kes polis? Maksud dia sebelum nak buat kes polis, Yamazaki nak cuba cari sampai jumpa dengan cara yang tersendiri sebelum buat kes polis. Jadi Kanai-san ni tanyalah, korang ni duduk rumah siapa kat kampung ni? Di Tumpang. Jadi bila yang tuan rumah tu pergi tanya korang tumpang rumah siapa dekat kampung ni, terus dalam kepala si Rosman dengan kawan-kawan dia yang lain teringat pada hantu dalam rumah yang diorang tumpang. Si Rosman ni pun cerita, rumah kita orang ni tinggal dekat sebelah tangga, rumah sebelah tangga yang nak pergi ke Tok Kong, sementara Gurut Kentaro tak pasti kat rumah mana. Itu adalah jawapan si Rosman kepada pertanyaan tuan rumah tersebut. Bila dia dengar jawapan si Rosman ni duduk dekat rumah tumpangan yang dekat dengan tangga nak pergi ke temple, dia terkejut. Dengan wajah dia yang agak terkejut, dia cakap, apa pasal korang duduk kat situ? Korang dah gila. Kedua-dua Koyuda bersaudara tu terkejut. Sebenarnya, kalau korang nak tahulah, rumah tu tempat persediaan mayat sebelum dibakar. Kiranya AKA lah rumah mayat. Even orang kampung sendiri tak berani nak lalu lalang depan rumah tu. Macam mana si Rosman ni boleh berani duduk tumpang rumah tu? Bila dengar jawapan daripada Koyuda bersaudara ni, kata rumah yang si Rosman ni tumpang, barulah dia orang tahu kenapa ada makhluk orang tua yang bunyi-bunyi gelak-gelak tu. Bila dengar jawapan tu, macam nak pengsan dan terbalik bila dengar explanation pasal rumah tumpangan dia orang. Rumah tu pula sebenarnya Yumiko-san yang cadangkan suruh duduk. Jadi bila dia orang dengar sebenarnya tu rumah mayat, dia orang ni apa lagi, meluak-luak. Si Rosman ni nak marah Yumiko, meluak-luak si Rosman ni. Bengkak orang kata. Siapa tak bengkak kan? Dia cadangkan duduk rumah ni. Tiba-tiba ada perkara pelik berlaku, baru tahu itu adalah rumah mayat. Siapa yang tak marah? Dia tahu
Yumiko mesti aware pasal rumah tu dan ada niat suruh dia menginap kat situ. Tapi tak pastilah apa tujuan dia. Tapi sekarang ni, daripada jawapan Koyuda bersaudara tu, dia orang rasa macam dia orang ni dah kena main dengan Yumiko ni. Jadi si Rosman dah rakan-rakan pun cerita dekat Koyuda pasal hantu orang tua dalam rumah tu. Dan bila dengar cerita si Rosman ni, Koyuda bersaudara ni just mengeluh dan cakap, "Hai, menyusahkan orang lah. Kenapa tak diuruskan si Harupa tu?" "Ha? Excuse me? Harupa?" tanya si Lily. Okey, Koyuda pun bercerita. Generasi orang tua dia orang dulu, ramai yang membela si Harupa ni. Harupa ni adalah semangat hutan yang dilahirkan dalam hutan dan dibela oleh orang kampung untuk tolong dia orang bekerja. Sebelum mesin angkat arang batu tu wujud, dia orang angkat sendiri je bertan-tan arang batu daripada lombong ke bawah. Secara teknikalnya lah, manusia biasa mana larat nak angkat arang besar tu. Jadi dia orang pun bergantung kepada forest spirit yang dipanggil Harupa untuk tambah kudrat dia orang. Kiranya macam kat Malaysia lah, kita macam panggil khadam lah kan, jin. Harupa ni dia akan ikut tuan mereka ke mana saja dan biasanya akan menyamar jadi kucing ke anjing ke. Tapi bersih yang paling glamour adalah babi hutan. Kalau tuan dia orang matilah, satu upacara akan dibuat di mana si Harupa ni dalam versi babi hutan ni akan dibawa ke hutan menggunakan abu mayat tuan mereka dalam bekas. Itu adalah sebagai umpan. Bila dah jauh ke dalam hutan, bekas yang berisi abu mayat tuan ni akan ditanam dan si Harupa ni akan disuruh untuk jaga tuan mereka ataupun abu tuan diorang ni. So in the end, they will stay in the forest lah. That is why kata the Koyudas, hutan di sini banyak babi hutan. Itu adalah punca dia kenapa banyak si Harupa. Apa yang berlaku dekat rumah tumpakan diorang ni, mungkin si Koyuda ni lah berpendapat lah, mungkin si mati tak sempat declare atau tak sempat nak wasiatkan, nak uruskan Harupa dia tu. Dan Harupa tu terus bertengek dekat tempat terakhir dia. Dia tengok tuan dia. Bila dah tak bertuan, itu yang dia menyamar jadi tuan dia dan melepak je dekat situ. Sebab dia dah tak tahu nak pergi mana dah. Of course lah, dalam kepala otak si Rosman ni dah terbayang hantu raya. Harupa ni adalah Japanese version of hantu raya. No shit. Bila dah dengar penjelasan panjang lebar tentang si Harupa ni oleh Koyuda bersaudara ni, semua yang dengar tu tenganga. Dan salah seorang daripada diorang tanya, "So you guys ada bela tak Harupa?" Koyuda bersaudara hanya gelak je. Of course lah ada. Jadi semua duk menunggu lagi penjelasan yang lebih lanjut. Tapi bahagian tersebut tak kunjung tiba. Tiba-tiba The Koyudas ni dia pusing balik kehilangan grup Kentaro. Maksudnya dia tak nak cakap panjang pasal grup Kentaro. Tadi habis dah cerita pasal si Harupa ni, kita berbalik pula cerita pasal grup Kentaro ni. Diorang ni ataupun The Koyudas bersaudara ni, diorang cadangkan dekat grup si Rosman ni ataupun Yamazaki ni, diorang cadangkan kalau nak cari grup Kentaro, kalau sebelum diorang diumumkan hilang, nak buat report polis, better mereka pergi jumpa Himiko sama. Kalau nak jumpa, better sekarang sebab kejap lagi nak pergi tokong. Melainkan kau orang semua sanggup lah nak daki tangga yang tinggi-tinggi tu, nak naik ke tokong tu. Jadi bila dah dengar macam tu, dia orang semua dah berpakat terus nak pergi rumah Himiko sama dekat tengah-tengah kampung. Dan satu-satunya rumah Himiko ni adalah satu-satunya yang dibuat daripada batu. Yang lain-lain hanya rumah kayu saja. Seorang wanita tua kecil keluar setelah dipanggil. Dia pun dijemput masuk ke dalam rumah dan tanpa buang masa terus di-explain semua kepada ketua komuniti Yorizawa tu, grup Yamazaki ni lah, tentang situasi yang berlaku di dalam golongan di dalam kalangan mereka, perkara-perkara misteri kan, Yumiko dan juga itulah semangat orang hutan tu. Dia orang terus explain dan tanya kepada ketua komuniti Yorizawa tu. Lepas dah dengar panjang lebar daripada grup Yamazaki ni, Himiko sama mengeluh panjang. Inilah dia kenapa aku tak suka orang luar datang kampung ni. Okey, ayat tersebut nampak macam tenang tau, tapi pedih. Jadi diorang terus tanya pasal Yumiko dekat Himiko sama dah, tapi jawapan beliau sama macam penduduk kampung yang lain. Bukan Yumiko sama dengan korang ke?
Baik, ini adalah cerita Himiko sama pula. Sebenarnya Yumiko ni pernah datang jumpa dengan dia lebih kurang sebulan yang lalu. Dan si Yumiko ni dia introduce diri dia sebagai pensyarah dekat universiti tempat Rosman belajar, Chiba, University Chiba. Pada awal part 1 ada diceritakan dekat mana si Rosman ni belajar. Jadi so ding dong Himiko sama bersetuju, disebabkan banyak rumah rosak daripada ribut taufan beberapa minggu sebelum dia. Jadi dia pun, Himiko sama dia pun berfikir, bagus juga kalau ada pekerja sosial datang nak tolong kan. Walaupun Himiko sama ni rasa skeptikal dengan orang luar. Jadi bila dia dengar si Yumiko ni nak offer ada student daripada universiti nak buat part time, orang kata apa, kerja amal nak repair rumah penduduk kampung Yorizawa. Jadi dia pun terpaksa terima walaupun dia tak suka orang luar. Dan akhirnya terbukti keraguan si Himiko sama ni betul. Ada udang di sebalik batu si Himiko ni. Himiko sama suruh dia orang lepak dulu dekat rumah Koyuda dan pergi dekat balai raya bila dengar bunyi loceng. Jadi guru Yamazaki terus habiskan masa repair bubur rumah Koyuda sebelum paluan loceng didengari. Bila dah selesai repair bumbung rumah Koyuda ni, tiba-tiba bunyi loceng. Terus dia orang pergi dekat balai raya. Waktu dia orang sampai dekat balai raya ni, dia orang tengok dah ramai dah menunggu. Yang pelik dia, Himiko sama pun ada. Bukankah dia yang palu loceng besar kat tokong tadi? Gila power orang tua ni, kejap je boleh turun daripada tokong. Jadi untuk pengetahuan semua, kalau berdiri dekat kaki tangga pergi ke tokong memang tak nampak penghujung dia. That is how high that place is. Superman ke apa Himiko sama ni? Well, sejak mesyuarat JKKK kampung Yorizawa ni dah nak start, dia orang pun ambil tempat duduk. Rosman rasa terkilan lah disebabkan kalau mesyuarat JKK dekat kampung dia dekat Kedah Malaysia ni, confirm ada makan-makan. Tapi dekat Jepun ni jangan kata kuih, air mineral pun tak ada. Himiko sama memang no nonsense tak leader lah. Dia mulakan mesyuarat JKKK kampung Yorizawa ni, dia tak ada opening, tak ada cakap alu-aluan, terus straight to the point. Bila dia bangun daripada kerusi pengerusi JKKK tu, terus dia cakap, some of the kids that came 3 days ago went missing. That bitch Yumiko, which I don't trust her in the first place, apparently has some part to play in it. Can anyone give some output about this? Maksudnya si Himiko sama ni dia leader yang tak suka merepek. Dia tak adalah nak berbahasa basi dan sebagainya. Bila dia buka mesyuarat tu, terus dia cakap ada 3 budak yang hilang 3 hari yang lalu. Dan perempuan sial tu nama Yubiko yang aku tak percaya. Mungkin dia ada kaitan dengan kehilangan tersebut. Boleh tak siapa-siapa dalam bilik mesyuarat ni bagi sesuatu input untuk situasi ni? Tu dia Rosman cakap dalam hati, Himiko sama. Dia bagi slow cap, maksudnya padu apa yang dicakapkan tu, terus straight to the point. Jadi atuk-atuk dan nenek-nenek orang kampung Yorizawa ni terus terkejut dan berpandangan satu sama lain. Tiba-tiba bunyi Himiko sama. Itu adalah kata seorang atuk tua sambil angkat tangan. Atuk tu pula rumah dia boleh kata yang paling hujung. Jadi dia ni claim nampak ada grup anak muda masuk jalan tak berturak kat ujung kampung yang ada bunyi air terjun tu. Kalau diingat betul-betul lah, tapi dia nampak dalam lebih kurang tengah hari semalam. Tapi time tu dia nak tegur, tapi apalah sangat kuderat dia yang umur 80 ke atas tu kan. Siapa nak dengar bila orang tua 80 ke atas membebel, betul tak? Jadi Himiko sama ni bila dia dengar, terus dia marah. Kenapa tak cerita dekat dia semalam? Dan atuk tu relax cakap, macam mana? Nak pergi rumah kau? Nak pergi toilet pun aku malas. Terus daripada suasana serius terus jadi lawak. Hilai tawa terus memenuhi balai raya. Untuk seketika semua terlupa dah pasal Guruk Kentaro disebabkan atuk tu bagi punchline yang terbaik. Jadi sekarang ni dia dah tahu kenapa penduduk Yorizawa ni panjang umur. Mereka ni sebenarnya hidup secara sederhana dan bahagia dengan tu. Kalau dekat Malaysia lah, kiranya umur-umur macam penduduk Yorizawa ni, kalau dekat Malaysia macam dah terlantar dah kan, tak kena stroke. Sebab dah, bukan tak kena stroke, kalau dekat Malaysia lah umur penduduk Yorizawa ni,
Kalau dekat Malaysia lah 80 ke atas tu kira macam dah uzur dah lah kan. Nak solat pun dah jadi kadang-kadang ingat-ingat lupa. Tapi dekat Yurizawa ni penduduk dia 80 tahun ke atas masih kuat kan. Tak pergi hospital, tak perlu ubat, tak perlu klinik. Nak pergi klinik pun tak ada. Dia orang hanya hidup dengan herba saja. Dalam duk gelak-gelak tu, tiba-tiba kedebum Himiko sama tombok meja ataupun dia tepuk meja kuat. Tiba-tiba suasana yang kelakar tadi, yang gelak tu kan, tiba-tiba flip 180 darjah. Sunyi sepi. Himiko sama terus pandang Group Yamazaki. Aku selalunya tak buat macam ni, tapi aku bagi izin korang untuk cek dekat sana. Tapi dengan syarat korang masuk tempat tu dengan risiko yang korang tanggung sendiri. Kalau jadi apa-apa, korang tanggung sendiri. Aku tak nak bertanggungjawab. Dan korang kena keluar dari situ sebelum hari jadi gelap. Yes. Rosman ni seronok bila dengar Himiko sama bagi izin untuk pergi ke hujung kampung, jalan yang tak berturak tu, yang dikatakan ada bunyi air terjun. Terus si Rosman ni kata seronok. Dia rasa macam nak adventure, nak cari ni. Yamazaki, Rosman, Sonoko dan Yumi dan juga Lily berpandangan dan angguk-angguk tanda bersetuju. Jadi Yamazaki dia pun minta izin untuk mulakan pencarian. Sekarang saya terpaksa berhenti dulu disebabkan kisah dia masih panjang lagi. Saya terpaksa buat part yang kelima. Kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf kalau kisah ni tak seram sebab cerita dia panjang dan menarik. Dan Merung ni memang terror betul tulis kisah seram. Banyak plot twist. Sekarang ni ada banyak persoalan yang masih tak terjawab. Yang pertama, siapa Yumiko ni? Kenapa dia introduce dekat Himiko sama ni sebagai lecturer University Chiba? Tapi sedangkan nama dia tak ada pun dalam University Chiba. Dan yang paling seram sekali, apa makhluk yang selalu ganggu si Rosman dekat rumah? Tapi ada satu misteri dah terjawab. Rumah yang ditumpang oleh Rosman dan kawan-kawan dia terbukti adalah rumah mayat, tempat di mana jenazah diletakkan sebelum dibakar. Jadi itulah punca dia, kenapa rumah tersebut didatangi oleh makhluk yang bernama Harupa. Dia orang terlupa nak uruskan Harupa. Jadi itulah yang menyebabkan si Harupa disebut bertengek dekat situ dan menyerupai tuan dia. Okey, terima kasih kepada anda yang sudah dengar kisah pada malam ini. Jadi diharapkan anda terus memberi support kepada channel Mystic Horror, kerana lagi sikit lagi kita nak capai 1000 subscriber. Jadi saya harap anda semua tolonglah bagi support kepada channel ni. Saya masih lagi baru dalam channel YouTube ni, jadi saya harap anda semua memberikan kata-kata semangat dan juga sokongan lah untuk saya terus berada di YouTube. Okey, itu sajalah kisah saya pada malam ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.